mampu kecuali yang Allah izinkan untuk dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kalau tuan bermimpi dengan Rasulullah SAW, jangan ceritalah. Masyarakat kita akan menimbulkan lebih banyak fitnah daripada kebaikan kalau kita cerita kita mimpi dengan Nabi SAW. Ingat itu, anggaplah sebagai anugerah Allah beri kepada kita. Tak sesuai cerita ke orang kampung, nanti tuan-tuan sekalian, apa amalan ustaz? Saya buat begini, dia pun buat juga. Bila buat, tak jadi pun ustaz. Sebab kita tak serupa, iman kita tak serupa. Kita moment ni pening kepala. Kita telan 2 biji penandor, okey. Orang lain moment 2 biji tak rasa apa-apa. Barangkali 4 biji baru lepas. Sebab tak serupa. Iman kita pun tak serupa. Seorang guru tarikat, saya berkawan juga dengan guru-guru tarikat yang mursyid lah. Satu hari ada seorang orang awam datang, tuan guru boleh tak saya jadi anak murid tuan guru? Boleh, alat masalah. Jadi apa wirid yang boleh kami amalkan? Tok guru tarikat ni kata, kamu nak wirid dia. Pertama dia tanya, kamu pandai baca Quran tak? Tak pandai tuan guru. Jadi wirid kamu adalah belajar baca Quran. Itulah aulawiyat dia, tuan-tuan sekalian. Beribu-ribu kali Quran tak baca, itu tak betul dia punya keutamaannya itu sekalian. Walaupun kita tak nafikan wirid itu bagus, tetapi bila kita menyusun keutamaan Quran lah, kalam Allah kan, barulah kita ikuti dengan yang lain-lain. Jadi dalam masyarakat Melayu kita kadang-kadang dah terbalik. Dia rajin menasyid, tapi wirid tak. Dia tak tahu. Orang dulu ahli sufi dulu, dia dah letih berwirid, ada rasa jemu sikit dia bernasyid supaya dia semangat balik. Yang ini kita letih nasyid, wirid langsung tidak, Quran lagi jauh. Surat tu nak lagi. Kena betul sekali. Baik, satu hal kita nak muayyasyah hidup dengan Nabi SAW. Macam mana kita hargailah pusaka Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau tuan akan rasa puas hati betul kalau anak-anak kita khatam dengan kita sendiri. Itu yang puas hati betul. Anak-anak kita khatam Quran dengan kita ajar sendiri. Tapi kalau tak mampu nak ajar sendiri, hantarlah kepada guru-guru Quran. Baik. Kedua, hadis Nabi SAW. Tengok dalam paparan yang mengajar di masjid ini ada ustaz yang mengajar tafsir. Silakan. Kalau di tanah Melayu Nusantara sini ada juga tafsir dilatari dengan masyarakat Melayu kita. Macam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, itu latar belakangnya Arab sana tu. Tak salah kita baca, okey je. Tak salah, ada ilmu. Cuma ada tafsir-tafsir yang memang latar belakangnya di tempat kita. Macam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Nurul Yaqin, berapa tafsir lagi. Tak apalah terus asal baca macam tafsir ini. Itu pertama. Kita mula maknanya bertatih-tatih hidup dengan Nabi semasa hidup lagi. Kita hidup. Sebelum nanti di akhirat mudah kita bersama dengan Nabi. Itu pertama. Jadi yang belum boleh baca Quran tak apa, tak terlambat lagi. Belum banyak hafal Quran, tak apa. Tuan-tuan sekalian, ada satu kisah. Dia adalah seorang imam. Itu pun saya tulis ke dalam risalah saya 20 hadis menuju ke syurga. Spesialnya Pak Imam ni, ketika dia mengimami solat tak pernah tinggal qul huwallahu ahad. Sama ada dia baca surah itu saja selepas Fatihah ataupun dia campur dengan surah-surah yang lain. Makmum komplit. Nanti makmum komplit ni baru dulu lagi terus kan. Makmum komplit. Imam, tak cukupkah dengan qul huwallahu saja ataupun dengan surah yang lain? Tak payah gabung-gabung ataupun tak payah sertakan qul huwallahu. Komplit. Imam ni dia jual mahal sikit, dia kata, kalau kamu nak aku jadi imam kamu, inilah cara aku jadi.
Kalau kamu tak nak, cari imam lain. Tapi masyarakat di situ nak dia jadi imam. Bacaan sedap macam Syekh Abdul Rahman. Ramai lagi sedap-sedap ni. Jadi teruskan komplain itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi panggil imam, mengapa kamu tidak mendengar keluhan daripada makmummu tentang bacaan? Bukan kesalahan bacaan, tak. Maknanya imam itu sentiasa baca Qul Huwallah. Imam tu kata, aku baca begini sebab aku cintakan Qul Huwallah surah Al-Ikhlas. Tapi sebab apa teruskan? Bukan. Sesungguhnya cinta kamu kepada Qul Huwallah surah Al-Ikhlas ini yudkhilukal jannah, yang menyebabkan kamu masuk dalam syurga. Yang appreciate teruskan. Saya dulu Ramadan di Kampung Paling 1, almarhum Kiai Pak Haji Sufian. Pak Kiai lah, Kiai kami lah. Dialah yang jaga satu kampung, dia seorang jaga terus. Dia kata, ini tak boleh. Tak berani Pak Yai. Dalilnya mana? Sebab fatwa kepada orang awam, dalil bagi orang awam adalah mufti. Orang awam ada masalah, dalilnya adalah pandangan mufti. Sebab orang awam tak mampu untuk istinbat hukum daripada dalil-dalil. Bulan Ramadan adalah bulan yang kami tunggu-tunggu. Budak-budak kampung pun. Sebab apa? Malam-malam kami boleh main kotean. Betul main kotean? Syekh Abdul Rahman tak tahu. Kami di Paling 1, hari-hari biasa, mana boleh main kerantung, main beduk ni. Larangan. Oh, makcik. Kotean. Jadi bulan Ramadan saja kami dibenarkan pegang tu kayu-kayu tu. Lepas tarawih, kami kotean sampai tengah malam. Ketuklah kakak mana yang kita balik tengah malam, tak takut. Sebab mak kata Ramadan hantu genikan. Balik tengah malam tak ada takut. Kemudian masa mana ada, tak boleh saya cerita juga lah. Kenakalan dulu. Ketika tarawih, 2 rakaat mula-mula je. Lepas itu turun bawah, main galah panjang. Bila dah habis Pak Kiai bagi lepas tarawih sebagainya, mereka ada kuliah. Tak ikut juga, kami main galah panjang lagi. Bila mereka makan, mereka panggil. Enggak, makan. Itu pun makan. Didikan orang dulu-dulu tu. Dia tak cengih, tak pergi dengan anak. Bulan Ramadan menjadi imam tarawih, baca Qul Huwallah lah. Qul Huwallah. Tiap-tiap rakaat Qul Huwallah diselang-selang lah sikit-sikit. Tapi mesti ada Qul Huwallah. Tapi sekarang tentu sekali ke bandara yang besar-besar di Ipoh tu. Katalah Imam Tafiz jadi imam sebulan kan. Tiba-tiba dia sakit perut, naik imam lama. Dia naik imam lama, dia baca Qul Huwallah. Orang kata leceh di malam ni. Walhal Qul Huwallah itu teruskan sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali pahalanya macam baca Al-Quran. Subhanallah. Baik, itu nombor 2, Quran dan hadis. Kemudian kita hidup, yang keduanya adalah kita hidup dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, syariat ini bukan setakat ibadat khusus. Sembahyang tu telah lah kita tinggal. Tapi kita keluar sikit. Bukan ibadat khusus saja, tetapi sistem kehidupan. Contohnya sistem ekonomi. Kalau boleh, mesti usahakan jangan kita terlibat langsung dalam riba. Riba ni kita simpan duit dalam bank konvensional, dia bagi bunga, dia bagi. Dia tak bagi bunga, dia tak bagi riba, dia bagi bunga, dia bagi faedah, dividen yang bank konvensional. Ataupun tuan-tuan kita beli kereta, beli rumah, pastikan
transaksi itu bukan daripada riba. Sebab pada khutbah terakhir Nabi SAW, khutbatul wada, khutbah yang terakhir, Nabi kata mulai hari ini riba dah tak ada dah kena berhenti. Kita nyambut Maulid Rasul SAW bukan setakat menyambut kelahiran baginda, tapi kita menyambut perjuangan baginda SAW. Baginda nak bersihkan masyarakat daripada sistem-sistem yang bukan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita duduk dalam camp Nabi Adam tadi tu sampai camp Nabi Muhammad SAW nak lawan iblis. Jadi kita kena hidup dengan syariat. Kita ringkaskan sikit terusnya. Itu yang kedua kan. Yang ketiganya, macam mana kita nak hidup di dunia ni, kita sambung perjuangan Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam dua ayat Quran sama, diulang dua kali. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dan dialah yakni Allah yang mengutuskan pesuruhnya, yaitu Rasulullah SAW, pertama bil huda, dengan hidayah. Alhamdulillah, kita orang Paris Satu Sungai Sumut, orang Sungai Batam dapat dah hidayah tu. Alhamdulillah. Wa dinil haq, agama yang benar, cara hidup yang benar. Alhamdulillah, kita sedaya upaya melakukannya. Dan Nabi titipkan amanah nombor 3, yudhhirahu 'ala dini kulli, supaya kita memenangkan agama Allah atas agama-agama yang lain. Di Malaysia, Islam wajib menang. Wajib menang. Menang dari sudut segala kalangan. Kita tak nak kalah macam dulu-dulu. Kita wajib memenangkan Islam. Apa tanda kita bekerja keras memenangkan Islam? Apa tandanya? Orang musyrik tak suka, walau karihal musyrikun. Kita berselawat banyak-banyak, majlis selawat beribu-ribu orang datang, orang musyrik marah ke tak? Dia tak marah. Sebab kemah kita sewakan je, boleh masuk duit lagi. PA system kita sama dengan dia. Buatlah selawat banyak mana pun, duit masuk. Musyrik tak marah. Sebab selawat bukan gendang perang terhadap sistem ekonomi musyrik. Gendang perang ni maksudnya ialah tentu saja, kalau kita dapat majlis selawat beramai-ramai, dapat pahala kan. Besok pagi kita keluar duit kita daripada bank-bank konvensional. 10,000 orang beracun nak keluar duit daripada bank-bank ada riba. Takut tak mereka tentu saja. Jadi penanda dalam ayat lain disebut yaghidha bil kufar. Orang kafir rasa marah, rasa tak suka, itu tandanya mereka sudah tercabar dengan sistem Islam. Kalau tak, boleh galakkan lagi, buat lagi sebab apa? Duit tu dia boleh dapat. Sewa kemahnya dengan itu dengan ini, makin banyak program, makin banyak dia boleh dapat. Jadi di mana walau karihan musyrikun ni? Tak ada kali walau karihan musyrikun, orang musyrik tak takut pun, malah dia lebih suka. Baik. Kemudian apa lagi kita sekalian? Nabi ada titipkan masa baginda sebelum wafat. Nabi sebut, dia kata satu hadis tersebut, kata la tuftahar lil Qustantaniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dzalika jaysh. Ketika Nabi SAW masih hidup, dia titipkan satu amanah kepada umat dia, kota Konstantinopel, atau hari ini dipanggil Istanbul. Ketika Nabi masih hidup, Nabi kata satu ketika esok kota Istanbul mesti nanti akan dikembalikan kepada umat Islam. Ketika itu ketua tentera yang
membebaskan kota Istanbul adalah sebaik-baik ketua, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Bila Nabi SAW mengungkapkan ungkapan itu, para sahabat mula mengira-ngira nak menunaikan hadis itu, sebab Nabi bagi satu pengiktirafan, ketua terbaik adalah ketua tentera itu, dan tentera terbaik adalah tentera itu. Masing-masing mencuba untuk membuka kota Konstantinopel. Sehinggalah antara sahabat Nabi terakhir, Abu Ayyub Al-Ansari, ketika itu umurnya sudah 80-90 tahun, bila dengar ada tentera nak ke sana, diikut sekali kerana dia nak dapatkan hadis berkenaan, tapi tak sempat. Beliau meninggal dan mewasiatkan supaya makamnya itu diletakkan atau jasadnya ditanam yang dia boleh dengar tentera boleh masuk lagi. Dan akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membebaskan sampai hari ini. Tuan, kalau tuan pergi Istanbul, masa saya pergi itu masjid besar tu belum boleh sembahyang dah lagi, belum boleh sembahyang Jumaat. Tapi sekarang dah boleh lah. Dulu masih orang-orang Kristian boleh tengok, boleh berziarah lah. Mereka berziarah, tengok, mesti rasa geramnya. Sebab dulu itu adalah pusat Kristian sedunia ketika itu. Tapi sekarang dah di tangan kita. Maknanya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membebaskan. Tetapi kita sekalian, ada lagi satu titipan amanah yang kita kena selesaikan, iaitu membebaskan Masjidil Aqsa. Membebaskan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, maruah umat Islam diselamatkan oleh rakan-rakan kita daripada Hamas di Gaza dan yang seangkatan dengan. Masih ada sekelompok manusia zahirina alal haq. Mereka itu mempertahankan kebenaran. Nabi sebut orang itu adalah di sekeliling Al-Aqsa, Adnan, Baitul Maqdis. Mereka adalah orang-orang Arab. Jadi kita di sini nak buat macam mana, tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah, saya syukur sangat masih hidup dalam keadaan masih berpeluang untuk ada saham sikit membebaskan Al-Aqsa. Istanbul dah lepas peluang tu, tapi kita masih ada peluang. Terus ada beberapa hadis Nabi SAW tahu dulu dekat Al-Aqsa tu kan, dia adalah kiblat pertama, tempat Isra Mi'raj Nabi SAW. Terus fadilat sembahyang di Masjid Al-Aqsa itu adalah 500 solat. Satu solat bandingannya lah. Di Masjidil Haram 100,000, di Masjid Nabawi 1,000, yang di Masjid Aqsa 500. Dan Nabi sebut kalau nak pergi musafir yang diiktiraf betul-betul oleh Nabi 3 je. Bermusafir untuk menziarahi Masjidil Haram, Masjid Nabi dan juga Masjid Aqsa. Betul sekalian. Baik. Saya bacakan kepada tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan hadis terkenal, hadis Maimunah. Suatu ketika Maimunah bertemu dengan Nabi SAW. Aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa mengenai Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis sebagai? Faqal ardul mansyari wal mahsyar. Baitul Maqdis ini adalah satu tempat yang nanti lepas kiamat besok kita akan berkumpul dan dibangunkan semula dan berkumpul di situ. Nabi kata apa? Itu fasallu fi. Oleh itu hendaklah kamu pergi mendatangi Masjidil Aqsa dan sembahyang di situ. Fa inna as-salata fihi ka'alfi salatin fi ma siwah. Sesungguhnya solat di situ seperti dalam riwayat hadis ini 1,000. Bandingannya 1,000 solat seperti tempat-tempat lain. Maimunah kata, qalat ara'aita man lam yutiq an yatahammala ilaihi aw ya'tiyahu. Ya Rasulullah, bagaimana pula orang yang tak mampu nak pergi? Orang yang tak mampu nak pergi, macam kita sekarang ini. Bukan senang, tuan-tuan sekalian.
nak pergi solat di Masjid Al-Aqsa sekarang, terpaksa seolah-olah mengiktiraf kekuasaan Zionis Israel. Nak masuk kena minta kebenaran dia, kena bayar yuran sikit baru dibenarkan. Itu pun tak semua orang boleh lepas masuk. Ada beberapa orang ulama daripada Al-Quds datang ke Perak beberapa tahun yang lepas buat program dengan anak Palestin. Ketika kami makan-makan tu, dia tanya, apa fatwa melawan Baitul Maqdis di sini? Kami tidak ada fatwa rasmi, tetapi kami juga melihat fatwa negara. Fatwa negara ada dua, satu mengharamkan, satu mengharuskan. Ulama-ulama Al-Quds kata fatwa yang mengharamkan itu kena tengok balik. Betul lah, orang Arab pun kata inna ahla Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah dia tahu tentang seluk-beluk di Mekah. Jadi ulama di Al-Quds dia tahu apa seluk-beluk di sana, apa yang berlaku. Dia kata memang benar hasrat Zionis Israel kalau boleh Baitul Maqdis itu jangan diziarahi oleh siapa-siapa. Biar dia kosong untuk memudahkan Zionis Israel ambil Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa tu. Dan sekarang ada proses meruntuhkan di bawah yang ditemui oleh Raid Saleh, seorang pejuang Palestin. Raid Salah dia pernah datang ke itu. Rupanya di bawah Masjid Al-Aqsa itu dah dibuat terowong supaya nanti Masjid Al-Aqsa akan runtuh, akan dibina haikal Sulaiman, kuil Solomon Temple, ikut kepercayaan orang Zionis Yahudi. Dia kata memang itu kehendak Zionis. Jadi dia kata kena tengok balik fatwa yang mengharapkan. Kalau yang mengharuskan kena hati-hati. Biar yang datang ke sana tu tahu mengapa mereka menjadi Al-Aqsa, supaya tidak digunakan satu propaganda oleh Zionis Israel. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan sekalian, sembang dengan seorang makcik balik daripada Al-Aqsa. Jadi makcik seronok berjalan, seronok ustaz. Tanpa ditanya dia beritahu, sebenarnya ustaz, yang jahatnya orang Arab. Dia kata orang Yahudi baik. Beg makcik diangkatnya bagi mineral water. Kita tengok dia speak supaya diberi gambaran bahawa berlaku kekecohan di sana bukan disebabkan kekejaman mereka, tetapi oleh orang-orang Arab yang balik batu. Sebab itu kalau nak pergi sana kena tengok travel agency yang benar-benar tahu tentang perjuangan menegakkan, membebaskan Al-Aqsa. Nak tidur di hotel mana, ambil bas mana, biar semua yang menyokong ekonomi pejuang-pejuang kita di sana. Kalau tak mampu juga macam mana Maimunah kata, Sayyidatina Maimunah kata, kalau tak mampu ke sana atau nak datang ke sana, apa Nabi kata tentang sejarah? Falyudi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla. Kalau kamu tak mampu pergi, kamu hantarkan minyak. Dengan minyak itu boleh menerangkan Masjidil Aqsa. Atau minyak ketik, itulah minyak sekarang tak pakai minyak dengan pakai elektrik. Maknanya apa? Menyumbang. Itu di Sungai Batam, Sungai Sumur, Tubuh Bengkak, Sungai Nipah, jauh daripada Masjidil Aqsa. Tetapi tetap saja kalau ada duit, buatlah sumbangan. Susah nak sumbang tiap-tiap bulan, potong siap-siap RM10 sebulan. Nanti di belakang ada apa? Saya dikabarkan oleh Imam Palestin, ada konter potong RM10 sebulan. RM10 kalau ramai-ramai, insya-Allah. Itu maknanya, dan maknanya apa? Nabi SAW ciptakan amanah kepada kita, bebaskan Al-Aqsa. Ini kita masih berpeluang, syukur. Dalam keadaan Al-Aqsa itu dijajah oleh Zionis, rupa-rupanya di celah-celah tu Allah sebenarnya nak buka peluang kepada kita untuk ada saham sikit. Okey, baik. Ini ada beberapa cara lah tuan-tuan sekalian. Kita hidup dulu dengan Nabi SAW sebelum kita mati.
Kemudian selepas kita mati, ada 9 cara bagaimana Rasulullah SAW di akhirat besok, dalam syurga besok, kita boleh duduk dekat-dekat. Boleh 9 cara. Nampak ni? Dah sikit-sikit je lah. Tak sampai 9 lagi kali. Yang pertama adalah tuan-tuan sudah tentu dengan kita berselawat, banyak berselawat. Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Nabi SAW sebut, orang yang paling utama esok berada denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat atas dengan besar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, banyak berselawat. Yang kedua, ini mereka yang ada saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan. Ini bersyukur dalam hadis, man kana lahu ukhtani aw ibnatan fa ahsana ilayhima ma sahbata kuntu ana wa fil jannah kahatain. Barang siapa yang ada 2 orang saudara perempuan atau ada 2 orang anak perempuan, kemudian fa ahsana ilayhima, dia berbuat baik kepada kedua-duanya dan jaga elok-elok, maka aku dan dia dalam syurga kahatain. Wa qarrana baina usbu'aihi, dimendekatkan kedua jari. Maknanya tuan-tuan jaga adik-adik perempuan kita kecil-kecil mudah, tapi dia akan teruji bila kita nak jaga mereka ketika kita dah tua. Pertama, nak jaga anak perempuan lebih payah daripada menjaga anak lelaki. Saya ada seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Saya ada seorang isteri dan 4 orang anak. Sebut betul-betul, jangan terbalik. Daripada 4 orang anak itu, seorang lelaki dan 3 perempuan. Nak jaga seorang lelaki itu mudah sikit. Nak jaga 3 dia mudah sikit. Cukup payah. Sebab itulah dulu orang jahiliyah memang dia suka bunuh anak perempuan. Jadi Nabi SAW beri galakkan, jaga anak perempuan. Kerana perempuanlah yang nanti akan banyak menentukan kan. Ramai pemimpin jatuh sebab isteri dan perempuan. Ramai sebab fitnatul nisa. Fitnatul nisa. Baik. Yang kedua, yang ketiga, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaq. Sesungguhnya orang yang paling aku sayang dan paling dekat kedudukannya dalam majlis aku pada hari kiamat besok adalah yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang, dan akhlak kepada alam. Kita ni orang Jawa ni, akhlak Masya Allah lah, baik-baik. Itu orang Melayu khususnya sangat baik-baik. Ketika nak merdeka dulu, kita banyak bertolak ansur sehingga orang lain pun jadi warga negara. Tapi hari ini kita ditolak secara beransur-ansur sebab baik kita diterlebih. Orang datang jadi tetamu, duduk di ruang tamu, kita beri air dia minum, makan. Duduk di ruang tamu, duduk dia diam, kami layan kamu. Tiba-tiba tetamu tak puas hati duduk di ruang tamu, naik ke ruang tengah, naik ke dapur, disuruh kita turun pula duduk bawah rumah. Tak faham tadi. Akhlak itu bagus, tapi dia punya limitasi dia, sepadan dia. Jadi tuan berbaik-baiklah sama kita sekalian, kerana dia akan jadikan kita duduk dengan Nabi SAW dekat. Baik. Satu ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidur di rumah Nabi. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu li wadu'ihi wa hajati. Rabi'ah bin Ka'ab satu ketika tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat, bawakan air wuduk Nabi, menyediakan hajat-hajat apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi nampak begitu, Nabi kata, Sal ni maksud minta lah apa-apa kan mereka. Minta lah, bagi upah kan. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah.
Satu saja saya minta. Boleh tak kalau aku nanti duduk bersama kamu dekat-dekat nanti dalam syurga ya Rasulullah. Dan macam kita nak duduk dalam syurga sekarang dengan Nabi. Nabi kata awal gharin aw ghaira dzalika. Ada tak permintaan lain yang ini banyak sikit? Ada permintaan lain tak? Rabi'ah kata huwa tak. Inilah yang aku minta sekarang, tak yang lain. Jadi Nabi kata kalau gitu bidilah. Fa'aini ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, kalau kamu nak duduk dengan aku dalam syurga, permintaan tu payah tu. Dia nak tolong aku, kata Nabi. Boleh. Tolong aku dengan kamu banyakkan sujud kamu kepada Allah. Banyakkan solat. Baik. Ada lagi tuan-tuan. Ada lagi iaitu Nabi sebut dalam hadis, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Aku dan orang yang memelihara, mengambil berat anak yatim dalam syurga besok macam ini, kata Nabi. Direnggangkan sedikit. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kalau kita ada duit sikit, biayalah anak yatim. Nak biaya sekali mak anak yatim pun tak apa. Tapi ini tak bergemar. Membiayai anak yatim. Anak yatim di Malaysia boleh, anak yatim di Palestin tadi pun boleh. Saya ada seorang anak yatim namanya Zuwaidi. Umur dia sebaya dengan anak bongsu saya. Dah anak kita, anak jantan seorang tadi tu yang sulung. Dengan berocol pun lah. Dengan bom lagi lah. Jadi ulama Palestin memfatwakan tak boleh keluarkan anak daripada tanah bumi Palestin. Sebab nanti bapa-bapa mereka syahid dan nak ganti. Jadi nak kita biaya mereka. Kot-kot lah kalau mereka syahid juga, adalah habuk-habuk mati syahid itu pada kita pun. Kita harapkan itulah, insya-Allah. Jadi boleh juga tuan-tuan. Jadi kalau di amal Palestin kita boleh pilih anak yang macam mana kita nak. 2021 model saya meninggal di Ipoh. Anak tu hantar surat. Hantar surat, kami doakan dan sebagainya. Oh, rasa Masya Allah, dia terkenal kita pun terkenal. Jadi teruskan perjuangan Palestin merupakan salah satu amanah Nabi SAW kepada kita untuk kita bebaskan. Dalam proses membebaskan itu teruskan kita jangan kecualikan dirilah untuk kita membantu. Paling-paling tidak doa, kalau ada duit sikit kita bantu. Dan bantuan saya beri kesedaran beginilah kepada masyarakat. Jadi saya rasa tak itu dulu lah. Pukul 9 dah, insya-Allah 4.45. Takat ini dulu untuk pertemuan kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Tak ada yang ngantuk. Kalau pun tak dengar Hindustan, tak dengar lagu Pirawi, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesedaran dan sebagainya. Tuan-tuan nanti kalau dah nak menyumbang ke kepada orang Palestin, potongan RM10 satu bulan, ataupun nak ambil anak yatim, tak apa-apalah, nanti skim tu insya-Allah kita tidak akan miskin. Dan salah satu tanda kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW adalah nak hidup dengan dia di dunia. Salah satunya mengenai perjuangan Palestin, ataupun nak kita mendekati baginda nanti di akhirat dalam syurga melalui kita membiayai anak-anak kita. Yang terakhir, salah satu juga perkara yang boleh kita nak dekat duduk dengan Nabi adalah kita doa. Doa sungguh-sungguh nak duduk dengan Nabi. Bagaimana satu ketika Ibnu Mas'ud, dia main sunat, dia baca panjang. Kemudian di celah-celah salat sunat itu dia berdoa. Doanya pun panjang. Dan Nabi beritahu pada sahabat yang duduk, dia kata, kalau kamu nak tahu, nak dengar Quran sebagaimana dia diturunkan, dengarlah bacaan
Abdullah bin Mas'ud bacaan dia. Besok pagi Abu Bakar nak jumpa Abdullah bin Mas'ud ni, nak beritahu khabar gembira sebab Nabi sebut macam tu malam tadi. Dia pun jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Bila dia jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, beritahu tentang malam tadi, Nabi kata, bacaan kamu ni seperti Quran diturunkan. Kemudian Abu Bakar ni dia beritahu khabar gembira tu, dia nak korek. Malam tadi kamu doa panjang-panjang tu doa apa? Menjelang sari minum air lah. Doa itu antaranya Abdullah bin Mas'ud kata, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jalatil khuldi. Ya Allah, Tuhan kami, apalah kiranya Engkau kurniakan kepada kami iman yang tidak akan murtad. Kedua, nikmat yang tidak akan habis. Ketiga, bersama Nabi, mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga tertinggi dan syurga yang kekal abadi. Datang pula Umar dengan maksud yang sama, nak bagi khabar gembira dan niat yang sama. Abdullah bin Mas'ud ditanya, malam tadi kamu doa apa? Abdullah bin Mas'ud kata, Abu Bakar dah habis dulu doa tu, kamu terlambat sikit. Maka Umar kata, dalam bab kebaikan tak pernah aku menang dengan Abu Bakar. Maknanya ini perlombaan. Abu Bakar Umar ni dia berlomba dapat kebaikan. Sampai surrender Umar. Dalam kebajikan aku tak pernah menang dengan Abu Bakar. Sebagaimana dalam satu peperangan kan, Nabi tawarkan siapa nak infak, masa-masa infak. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Aku tinggalkan separuh harta. Kemudian panggil Abu Bakar, apa kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Semua harta tu aku infak sendiri. Kalah lagi Umar kata. Jadi tentang Abu Bakar yang cukup hebat. Sehingga sebut dalam Al-Quran sifat Abu Bakar ni. Allah Alam dan setiap ada manfaat untuk kita bersama. 5 minit lagi pukul 9. Alhamdulillah saya datang pada jauh. Terima kasih tuan-tuan yang datang Mariah Haji ini dan juga Mariah Haji Tingkatan Surau. Mudah-mudahan manfaat untuk saya bersama, untuk kita bersama insyaAllah. Wa hadza sallallahu ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.